kesucian, cipta yang abadi yang selalu kurindukan. Bila tiba saatnya kumbang datang padamu, menghisap seri madumu, kau akan jatuh layu setelah dia pergi meninggalkan dirimu. Apa daya masa remajamu telah hilang terbawa angin senja. Tiada lagi arti warna putih bagimu, oh melati, oh melati. Kau akan jatuh layu setelah dia pergi meninggalkan dirimu. Apa daya masa remajamu telah hilang terbawa angin senja. Tiada lagi arti warna putih bagimu, oh melati, oh melati. Kau akan jatuh layu setelah dia pergi meninggalkan dirimu. Melati. Suara pagi, inilah Ya. yang dikatakan bintang yang masih lagi bersinar. betul. Salimah Mahmud, Ya, yang ataupun Kak pastinya Sally. Kak Sally, Aha. yang mana kita tahu sudah mula dalam dunia seni ini sejak orang kata tahun 70-an lagi ya. Tahun 70-an. Dia bawa tahu vibe 70-an. Rasa ya? Dia rasa dan juga dia macam feeling-feeling dekat hotel lounge macam tu kan. Kelas. So hari ini kita akan bersama dengan Salimah Mahmud ataupun Kak Sally. Tapi sekejap lagi sebelum tu kita nak ucapkan selamat pagi, salam sejahtera kepada anda semua yang sentiasa setia bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Macam biasa, kita berdua hari ini, saya Ani Mizati dan juga Rina Hazrina akan berkongsi awal-awal ni macam biasalah kan. Perkembangan terkini, cuaca terkini supaya anda sentiasa setia dan juga mungkin dapat memudahkan perjalanan anda hari ini. InsyaAllah. Okey. Dan pastinya di awal ni kami nak kongsikanlah ini berkenaan dengan satu keratan akhbar yang mana kita nak boleh cerita ni sedikitlah dulu ya. Malaysia sedia buka semula kes MH370. Ini berkaitan dengan kenyataan daripada Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa Malaysia bersedia untuk membuka semula siasatan berhubung insiden kehilangan pesawat bagi penerbangan MH370 Malaysia Airlines hampir sedekad lalu. Kan kalau kita sedikit recall balik ataupun kita kembali mengingati pada tarikh 8 Mac. Jadi 8 Mac 2014 ketika dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Beijing, itu dia yang melibatkan 239 penumpang dan kru hilang dari radar. Jadi 8 Mac ini iaitu hari Jumaat genap 10 tahun kes MH370 yang masih lagi meninggalkan tanda tanya. Jadi apa yang dikabarkan hari ini adalah mungkin ada sedikit harapan ataupun sukar untuk kita, agak berat perkataan harapan itu sebab yang mendengarkan adalah ahli keluarga mereka yang terlibat dengan nahas. Apa sekalipun yang terjadi, kita masih lagi menanti keputusan dengan rentetan cerita daripada MH370 ini bakal dibuka semula kertas siasatannya. Okey. Sekiranya ada bukti kukuh yang baharu ya. Okey, baik. Itu berkenaan dengan keratan akhbar yang kita bacakan sebentar tadi. Ini pula
cuaca yang kita nak sampaikan untuk hari ini. Di mana kalau kita lihat di Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Labuan, cuacanya memang sangat baiklah termasuk di Kangar. Cuma di Kuching pagi ni sehingga jam 10 pagi nanti mungkin cuacanya hujan sedikit. Begitu juga dengan di Kangar, katanya sekarang ni sedang hujan sehingga jam 10.10 lagi. Yang lain-lain nampaknya cerah. Alostar, orang Kedah ada ke, betul ke? Aiwa Alostar ada tak yang sedang menyaksikan kami secara online? Boleh komen sedikit. Mungkin di Ipoh juga katanya hujan pagi ni. Hati-hati kalian yang membawa kenderaan jalan licin. Oh, di Kuala Pilah pun. Di Kuala Pilah pun nampaknya hujan setakat pagi ini sehingga jam 10.10 pagi. Kalau ada sebarang perencanaan tu, anda bolehlah ikutkan kesesuaian dari segi cuaca di lokaliti anda supaya nak memudahkan perjalanan. Okey, ini mungkin sedikit ramalan ribut petir dan juga hujan lebat di Johor, Sarawak. Beberapa kawasan di Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong dan juga Sarike serta di Mukah dikabarkan akan berlaku ribut petir pada pagi ini. Okey, kita harapkan perkongsian ini dapat memudahkan perjalanan anda, tapi boleh komen juga dengan kita di ruangan komen di Facebook Live MHI TV3 bagaimana keadaan cuaca dan sebagainya. Harap-harapnya boleh membantu mereka yang berada di sini. Seperti mana yang tertera di kaca TV anda, follow kami. Okey, selain daripada kita nak bersama dengan bintang legenda kita ini, kami juga nak bawakan perkongsian hari ini berkenaan dengan topik dalam segmen kesihatan. Penting untuk kita sama-sama ambil tahu dan juga cakna berkenaan dengan penyakit bawaan haiwan ini. Mungkin ada sebarang persoalan, keraguan, kemusykilan, anda juga boleh ajukan di Facebook Malaysia hari ini. InsyaAllah kalau ada kesempatan, sama-sama kita selesaikan permasalahan anda berkaitan dengan topik ini. Ya, itu merupakan topik utama kita. Sama-sama kita akan mendapatkan penjelasan yang sebenar bersama dengan pakar. Tapi sebelum tu kita nak sedikit memberi teaser kepada anda semua. Kalau tadi di awal tadi kan dah pun menghiburkan kita, tapi sebenarnya siapakah figura di sebalik nama besar ini, Salimah Mahmud? Jom sama-sama kita saksikan. Inilah kita tak nak buang masa sebenarnya, Ani. Kita terus nak bersama dengan Salimah Mahmud ataupun nama Kak pada Sally. zaman bila ni? Ini dia. Zaman muda-mudi ya. Zaman belum kegemilangan lagi, zaman sunti. Masa itu permulaan tu sekolah. Persembahan sekolah. Ini dia gambar-gambar yang dapat kita kongsikan bersama dengan anda. Inilah dia figura yang kita akan bersama dengan kita untuk segmen Nostalgia Seni ni. Kita bersama dengan anak kelahiran Singapura. Okey, yang mana pastinya kalau mungkin dapat dengarkan suaranya pagi tadi dapat mengubat sedikit rindu di hati. Itu suara live dia. Sedap. Ada masih lagi mengekalkan ciri-ciri suara serak-serak basah tu Kak Sally. Okey, kita nak bercerita, kalau dah kata dalam segmen Nostalgia Seni ni, kita nak imbas kembalilah bagaimana mungkin permulaan kerjaya seni Salimah Mahmud. Ya, dah masuk legend sekarang ya. Selalu kalau tengok dulu dah legend, kita pun dah masuk ke alam nostalgia ya. Alhamdulillah semasa memang bakat telah dicungkil masa zaman-zaman kanak-kanak lagi lah. Masa tu pertama kali Kak Sally masuk pertandingan tu atas permintaan arwah mak. Kata cuba kata dia yang masukkan segala-galanya. Jadi dari situ dah dicungkil dari sebagai bintang kecil. Bintang kecil di masa zaman RTS. Masa tu umur 11 tahun. Masya Allah. Maknanya dah menyanyi ini sejak umur berapa? Menyanyi suka-suka? Menyanyi suka-suka dalam umur 11 lah. Jadi selepas tu dari situ lepas tu mulakan karier sebagai seorang penyanyi. Sebelum jadi recording artist jadi asalkan segala-gala bakat dan buatkan persembahan di klub di hotel di Singapura untuk suka-suka saja. Jadi dari suka-suka tu dah jadi macam sedap nak menyanyi kan. Seronok. So dari situlah pengalaman mula-mula permulaannya lah. Dari situ dari bapa kakak Sally pun seorang pemuzik. Jadi dia banyak lagi memberi sedikit penasihat lah kalau nak menyanyi betul-betul dan asahlah sebaik mungkin. Masa dulu tak ada voice vocal training, dari situ dia dah
Kira-kira dah gifted lah kata orang. Itu adalah antara kelebihan kan. Maknanya kalau orang dulu tak ada kelas vokal, tak ada classes yang perlu pergi dan sebagainya. Macam mana untuk maintain tu? Adakah persembahan demi persembahan yang dilakukan di hotel lounge dan sebagainya itu adalah universiti kehidupan ya sebagai seorang penyanyi ke macam mana? Sebenarnya sekolah lah dari permulaan sebelum mulakan menyanyi atau apa-apa kan memang dah di kecil-kecil dah dididik untuk buat persiapan untuk pernafasan untuk training vokal. Jadi beginilah berenang. Dari kecil itu dia kata tak kira lah walaupun nak menyanyi ke nak buat apa-apa pekerjaan, jadi you have to already prepared dengan your stamina lung yang untuk ini spesifik penyanyi kita punya ini dengan lung kita kena perlu betul-betul ni untuk nak luaskan pernafasan, menjaga pernafasan tu. Jadi ya betul, dan menyanyi hari-hari is just like a practice. Ya, kalau kita menyanyi tiap malam kita dah siap dengan kita punya persiapan untuk menyanyi lah, practice every day kan. Macam sekolah ke apa-apa running, just practice. Itulah latihan vokalnya setiap hari. Setiap hari. Okey, kita nak cerita juga dari segi pengalaman. Dah tentu dah selama hampir 5 dekad ni ada banyak kenangan manis pengalaman. Kak Sally dulu sezaman dengan siapa? Kak Sally sezaman dengan Azlina Aziz, Kathy Ibrahim. Masa tu kita ada Kathy bersama-sama dengan satu label. Jadi seperti macam Kak Sally di Singapura, jadi mereka di Malaysia. Dia pengalaman memang banyaklah pengalaman. Nak katakan pengalaman, I'm not actually real macam kata orang macam penyanyi yang betul-betul kata orang very popular penyanyi, tapi pengalaman sebagai penyanyi memang banyak. Jadi alhamdulillah dapat juga merasai ke seluruh dunia untuk mempromosikan Malaysia. Persembahan. Okey, ini boleh tak cerita, sebab saya suka tengok gambar lama-lama. Macam kalau kita dekat rumah, mak saya keluarkan album lama-lama, kita suka cerita balik di sebalik cerita gambar kisah-kisah itu kan, kisah-kisah tu kan. Jadi macam mana? Mungkin ini persembahan di bila? Ini persembahan masa membuat preview untuk ke London. Ke London, memang ke London kita dalam dengan Tourism Malaysia lah. Dan pergi bersama Roy, pergi ke London, pergi ke South Africa, pergi ke China, ke Jepun, Korea dan Dubai. Saya suka tengok baju-baju lama. Ada simpan lagi ke baju-baju ni? Baju nak ke? Kan? Masih ada lah. Ada jugalah. Simpan tu cucu. Kat sini ada anak perempuan? Ada anak perempuan. Seorang lelaki Tapi anak perempuan tak sempat nak pakai pasal dia dah shoot up betul-betul. Masih simpan untuk yang sekali dia dah betul-betul besar. Dah jump that size lah. Okey, kita nak mungkin Kak Sally kongsikan jugalah kan sedikit tips, nasihat untuk pendatang-pendatang baharu yang bertapak dalam dunia seni ini. Kalau kita tengok ramai artis-artis baharu, apa agaknya kunci utama untuk terus kekal dan masih relevan dalam dunia seni? Memang banyak penyanyi baru yang Kak Sally pun banggalah. They are very very talented dan berkata orang nasib baik, dia very lucky tiba-tiba satu lagu dengan apa dia meletup. Untuk kira macam to maintain sampai sekarang lah macam Kak Sally. You have to work hard, InsyaAllah kata orang respect dengan sesiapa pun yang sekeliling anda, and do some homework lah. Kalau ada apa-apa untuk menyanyi macam seperti Kak Sally. Kak Sally bukan sebagai penyanyi, tapi juga buat homework. Kalau apa tu presiden macam what I mean delegates from luar, kita menyanyi untuk negara, untuk our Malaysian, kena buat homework jugalah. Buat homework songs ke apa, and be prepared lah dengan segala-galanya lah. Itu dia kan. Terima kasih diucapkan. Ini dia Kak Sally ataupun Salimah Mahmud bersama dengan kita di pagi ini. Kita ucapkan yang terbaik insya-Allah. Selepas ni pulang ke Singapura? InsyaAllah. Untuk beraya. Balik beraya. Balik beraya. Yang pastinya Kak Sally ada keistimewaan dia setiap kali raya. Kuih makmur. Kalau siapa dah pernah rasa kuih makmur Kak Sally, terbaik. Alhamdulillah. Buat lagi tahun ni? InsyaAllah. Kuih makmur yang kira old school. Betul. Old school punya kan, yang dalam dikacang kan. Luar dia macam daun sikit tu. Tip dia yang mahal. Tip dia tu yang mahal tu, betul. Okey, ini dia Salimah Mahmud bersama dengan kita. Terima kasih banyak-banyak Kak Sally. Terima kasih. Ucapkan yang terbaik insya-Allah.
insya-Allah. InsyaAllah. Alright, jadi selepas ini perbincangan kita akan lebih serius dan lebih padat dengan pengisian insya-Allah jangkitan bawaan haiwan yang pastinya kita harapkan agar anda turut serta bersama dengan kami dalam perbincangan ini untuk objektif utamanya mendapatkan penjelasan. Semuanya di Malaysia. Baik, seperti yang kami janjikan sebentar tadi, kita nak bawakan topik berkenaan dengan kesihatan jangkitan penyakit bawaan haiwan. Paling mudah sebenarnya untuk kita berikan gambaran kepada penonton ni, yang paling dekat dengan kita adalah berkenaan dengan COVID-19 yang mana dikabarkan ianya berpunca daripada haiwan kelawar yang kemudian ditularkan kepada manusia melalui haiwan yang lain. Dan hari ini kita nak berbincang lebih lanjut berkenaan dengan penyakit ataupun jangkitan penyakit bawaan haiwan ini bersama dengan tetamu kita. Kita bersama dengan Dr. Nur Indah Ahmad, seindah namanya. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak bersama dengan kami. Pensyarah kanan Kesihatan Awam Veterina, Fakulti Perubatan Veterina daripada UniPM, Universiti Putra Malaysia. Okey Doktor, terus sahaja kepada kita, topik kita lah kan, jangkitan penyakit bawaan haiwan. Bagaimana untuk kita faham tentang perkara ini kerana ianya tersumbang daripada pelbagai kategori kan, dari haiwan ke haiwan kepada manusia dan juga kategori-kategori yang lain. Bukan pertama kali kita dengar, banyak kali dan pernah berlaku kes-kes yang melibatkan sehingga boleh terjadinya maut. Apa yang kita perlu faham secara pengisian awal ini? Mungkin kita nak kongsikan. So sebenarnya perkataan zoonotic itu sendiri berasal, maksud dia zoo tu daripada animals, haiwan, dan nosis tu, notic tu berasal daripada perkataan Yunani lah, iaitu penyakit. So itu daripada inilah kata akar dia. Jadi dari segi bagaimana terjadi, dan orang kata sebabnya biasanya dia adalah disebabkan oleh punca dia adalah kuman. Kita sebut secara orang kata ringkas lah ya. So, kuman ni ada pelbagai kategori, ada jenis bakteria, ada jenis virus, ada jenis parasite. So, ya betul. So, semua ni dia memang biasanya dia duduk dalam perumah yang haiwan lah, dan seperti yang cakap sebentar tadi, dia boleh berpindah randah sebab kuman ni dia punya tujuan hidup dia satu, dia nak survive. Dan dia nak membanyakkanlah dia punya generasi keturunan, because survival of the fittest lah maksudnya. Jadi bila dia datang ke perumah yang kebetulan manusia pula, dan dia boleh menyebabkan masalah-masalah sehingga menyebabkan kematian, jadinya yang itu yang kita risaulah. So sebab dia takut dia attack organ penting dalaman manusia kan? Betul. Kita nak tahu juga berdasarkan kepada apa yang diterangkan oleh doktor sebentar tadi, dari segi jenis-jenis penyakit bawaan haiwan ini. Kalau kita lihat, ada dalam kalangan kita sebenarnya memang kat rumah ada binatang peliharaan, tetapi mungkin tidak ramai yang cakna tentang penyakit bawaan haiwan yang dipelihara oleh mereka. So kita kan kalau di Malaysia ni haiwan peliharaan yang paling popular kucing, anjing kan, oyen lah. So jadi kalau kata dari segi haiwan peliharaan, ya betul, memang ada orang kata beberapa jenis penyakit lah yang boleh dibawa oleh haiwan tersebut ataupun melalui ejen yang berada di dalam ataupun di atas badan haiwan tersebut lah. Transisi yang bagaimana boleh melakukan jangkitan itu menyebabkan terganggunya kesihatan seseorang manusia? So itu soalan yang bagus. So maksudnya bila kita bercakap mengenai kucing, haiwan, mereka ada gigi, mereka ada kuku. Jadi dalam sehari-harian kalau kita tengah bermain dengan dia, mudah saja dia boleh gigit, dia boleh cakar. Jadi dalam air liur itu sendiri boleh ada certain kuman yang boleh melalui gigitan tu masuk ke dalam badan kita dan menyebabkan proses penyakit lah. Itu antara salah satu contoh. Dan lagi satu yang penting adalah melalui najis. So najis haiwan kan, bila dia keluar tu semua benda lah keluar sekali. Jadi telur cacing umpamanya boleh juga keluar, dan dia akan meneruskan orang kata kitaran hidup cacing tersebut. Dan jika kita tak mengamalkan langkah kesihatan, lepas kita orang kata bersihkan kotak najis kucing sebagai contohnya,
mungkin lepas tu kita tak basuh tangan dengan betul dengan sabun dan kita pegang pula mulut semua dan dia memang boleh berjangkit kepada kita lah. Kadang-kadang lupa nak pakai glove kan ataupun dan sebagainya. Tahap kebersihan kita lah yang perlu jaga kan. Doktor, lagi satu mungkin kita boleh sentuh juga. Kalau doktor cakap tadi kan kat badan binatang tu sendiri ada pelbagai jenis kuman dan sebagainya. Kalau kita nak sentuh tentang kutu, mungkin perkara tu nampak mudah. Tetapi sebenarnya daripada kutu ni sendiri boleh bawakan pelbagai jenis penyakit. Doktor mungkin boleh beri penerangan. Okey. So untuk kutu ni kan dia ada kadang orang panggil kutu pinjal. Kalau kita nampak yang macam lompat macam tu kan. So yang itu dia memang boleh membawa orang kata sejenis kuman lah yang kita panggil bakteria Bartonellosis for example, Bartonella. Jadi dia boleh orang kata menyebarkan lagi orang kata dia selain daripada gatal kan bila gigit alergi pada masa yang sama bila dia hisap orang kata darah dan gigit pada masa yang sama dia boleh menyebabkan orang kata penyebaran itulah sebagai contohlah. Dia tersebar melalui saluran darah. Dia gigitan kutu dan dia boleh macam exchange lah. Macam kita bagi darah dia bagi kita kuman sebagai contohlah. Sebab saya tertarik dengan ada beberapa kes. Ini juga terlibat dalam circle saya juga, kawan-kawan saya yang mengandung 9 bulan. Dekat rumah ada kucing. Dan bila yang paling sedih sekali apabila pergi ke hospital, doktor mengesahkan baby itu dah tak gerak dan tak bernyawa. Jadi bila buat siasatan lanjut berkaitan dengan isu ini, doktor ada tanya beberapa soalan seperti ada tak kat rumah kucing dan sebagainya, ada tak yang mungkin ibu mengandung tu bersihkan najis, direct contact dengan najis dan sebagainya. Situasi itu berlaku. Jadi doktor suspek dan telah pun mengesahkan yang terjadinya daripada transisi virus yang dapat daripada najis-najis kucing. Bagaimana situasi itu boleh berlaku kepada ibu mengandung? Mungkin kepentingan ini juga nak disampaikan kan kepada mereka yang ada situasi ini. Kalau untuk ibu mengandung tu kan macam biasanya dah ada bela kucing. Jadi memang susahlah untuk terlepaskan kucing tu bawa peliharaan orang lain kan. Jadi sebenarnya langkah pencegahannya lah kalau ada orang lain dalam rumah tu minta bantuan mereka untuk handle lah semua najis tu. Sebabnya contoh yang you cakap sebentar tadi adalah toxoplasma. Dia sejenis orang kata parasite lah yang memang dia sangat banyak di dalam orang kata najis kucing tersebut lah. Kat situ dia orang kata dia suka duduk dekat dalam tempat kotak najis kucing tu. Jadi dia boleh tersebar melalui macam tadi jugalah sama. Kalau kita tak jaga kebersihan, kita pegang mulut kita semua, dia boleh masuk dalam badan dan bila benda ni terjadi di kalangan ibu mengandung, dia boleh pergi kepada saraf bayi tersebut dan boleh menyebabkan buta sebagai contohlah di dalam bayi yang belum dilahirkan tu. Memang serius risikonya. Kita nak tahu juga tadi kalau kita dah sentuh berkenaan dengan haiwan peliharaan yang ada di rumah. Ini nak cerita tentang haiwan liar yang berada di jalanan. Pastinya ada banyak juga jangkitan penyakit yang dibawakan oleh haiwan ini. Betul. Jadi dengan haiwan liar ni kan, satu yang kita nak ni adalah mereka memang tinggal di luar sana, liar. Jadi kebiasaannya mereka tidak menunjukkan sebarang tanda-tanda orang kata sakit ke apa ke sebab kuman tu memang dah mesra alam dengan haiwan tersebutlah. Dia memang itu rumah dia. Tapi apabila orang kata kita sebagai manusia, orang kata sebagai contoh tebang pokok hutan, so lama-lama kita akan menjadi lebih rapat dengan haiwan liar tu. So kadang kita jumpa bangkai haiwan liar. Jadi ataupun ada setengah orang dia pergi berburu sebagai contohnya. Jadi perkara-perkara ni, aktiviti-aktiviti ni akan mendedahkan kita lagi, meningkatkan risiko untuk kita mendapat jangkitan daripada inilah haiwan liar ni. Okey, itu berkaitan dengan haiwan liar. Ada juga daripada Mak Etun, rakan kita di Facebook. Jom sama-sama kita saksikan. Ini masih lagi dengan kucing sebab saya faham hampir semua kan kita ni memang sangat meminati dan juga mempunyai kucing sebagai haiwan peliharaan. Benarkah bulu kucing membawa
penyakit lelah. Sebab saya ada bela kucing, tapi cucu balik anak suruh kurung takut bulu dia. Ini macam sambil-sambil nak bertanya, sambil-sambil lepas ni nak bagi tahu dekat anak kan. Betul ke tak betul? Okey doktor, penjelasan doktor penting ni. Okey, silakan. Okey, so bulu kucing kalau kita sebut biasanya kita dengar hama lah kan. Hama. So memang kadang-kala dekat dalam dekat atas bulu kucing tu memang sebenarnya ada macam-macam benda hidup yang kita tak boleh nampak dengan mata kita. Jadi ada setengah individu yang dia boleh orang kata mungkin daya ketahanan badan dia sedikit berlainan dengan individu lain. Sebagai contoh kanak-kanak kan, jadi kita selalu dengar orang kena lelah, asma disebabkan oleh bulu kucing, hama, habuk. Jadi memang dalam situasi yang begitu memang dia bolehlah menyebabkan Adakah reaksi. bergantung pada kondisi budak tersebut? Memang dia dah ada asma, dia dah ada lelah. Boleh juga, dia pelbagai faktor, tetapi mungkin yang trigger untuk dia develop orang kata adalah bulu ni lah dan hama yang duduk dekat atas. Ada juga macam di antara kita kan, sebab kita kadang-kadang tak nak membataskan anak-anak kita membuat aktiviti luar. Sekarang pula musim-musim healing kan, semuanya nak pergi tepi pantai dan sebagainya kan. Jadi ada juga kes-kes yang melibatkan nak pergi healing tapi dapat bawa balik penyakit disebabkan tanahnya, pasirnya dan sebagainya. Ada pula cacing dan sebagainya yang boleh menyebabkan jangkitan virus, bakteria. Kita jadi macam dilema sama ada aktiviti luar tu boleh diteruskan ke tak, aktiviti healing ni boleh diteruskan ke tidak, sebab khawatir tentang penyakit berjangkit ini, penyakit bawaan haiwan ini. Ya, betul. Macam sebagai contoh kan, kalau kita pernah dengar penyakit air kencing tikus ataupun leptospirosis, kalau kita pergi ke setengah tempat tu, dia dah ada siap notis dah daripada KKM. Sebagai contoh, mengatakan bahawa kawasan ini kawasan penyakit air kencing tikus dan elakkan daripada berenang di kawasan tu. So kalau dah ada nyata signboard tu, janganlah kita pergi kat kawasan tu kan. Sebab yang itu memang tikus dia akan berleluasa, terutamanya kalau tapak perkhemahan yang tidak dijaga kebersihan, dia akan menarik tikus dan tikus tu dia akan duduk situ berkampung dan buang air semua dan akan menyebabkan ni lah bila kita berenang, terpercik semua, contoh dia bolehlah terjangkit macam tu. Worst senario boleh meragut nyawa? Boleh, leptospirosis boleh meragut nyawa. So sebab tu kalau kita demam macam balik beberapa hari selepas daripada berkelahnya, minta perlukan pergi pemeriksaan check. ya. Betul. Okey, doktor, bagaimana pula dengan situasi dalam keadaan cuaca? Kita tahu Malaysia ni ada pelbagai jenis cuaca. Kadang-kadang musim banjir dan sebagainya. Ini juga boleh menyebabkan berlakunya penyakit berjangkit daripada haiwan ni sendiri. Bagaimana? Ya, betul. Memang yang itu pun salah satu orang kata risiko yang menyebabkan kita boleh melihat peningkatan lah di dalam kes-kes bawaan penyakit. Dan bila disebut banjir tadi, leptospirosis tu juga penyakit air kencing tikus juga boleh orang kata meningkat ketika ataupun selepas musim banjir, sebabkan air tu kan jadi bercampur, berkotor. So bakteria leptospira tu duduk dan mengalir, dan itulah bila banjir of course lah orang akan tenggelam semua. Jadi dia akan terdedah lah, terutama kalau ada luka ataupun percikan air terkena dekat dalam mata ataupun masuk ke dalam hidung dan mulut. Kalau dalam situasi begini, bagaimana mungkin penjagaan ataupun perlu kita berwaspada dengan situasi ini? Apa yang boleh dilakukan oleh mereka yang berdepan dengan situasi ini? Kalau kata banjir lah kan, terutamanya kepada kanak-kanak ataupun orang tua ataupun mereka yang ada luka disebabkan penyakit kencing manis ke, so kita kena orang kata utamakanlah, maksudnya pastikan mereka tidak terdedah kepada kontak air banjir tersebut kan, sebab kalau boleh itulah kita balut luka. Kalau kita nak redah pun kalau boleh pakailah orang kata boot getah yang tinggi dan sentiasa orang kata ni lah, kalau dapat bekalan air bersih kira macam basuh lah. Dan macam mana pun kita akan berbalik kepada penjagaan higien yang ekstra lagi kan dengan situasi-situasi ini. Bagaimana penjagaan kita di rumah? Sebab apa tahu saya tanya ni, sebab kita anak-anak ada yang dulu kecil-kecil mak selalu bagi ubat cacing. Ya, kan, 6 bulan sekali. 6 bulan sekali kena ada makan ubat cacing. Lepas tu kita tak boleh nak elak. Main kalau landed house kat depan tu memang main pasir, ceduk-ceduk pasir dan sebagainya kan. Mak selalu pesan, jangan main pasir kan kena cacing nanti. Adakah ada relevannya dari sudut saintifik pemahaman kita, ibu-ibu sekarang nak faham? Yes, ibu tu sangat betul ya. Sebab dekat dalam pasir sebenarnya macam saya katakan tadi, kalau kucing terutamanya dia memang akan cari pasir lah untuk tandas dia kan. Jadi bila dikeluarkan najis itu, dikeluarkan sekali dengan telur cacing, dan ada setengah jenis cacing kita panggil cacing kait
ataupun hookworm. Disebabkan struktur dia tu dekat mulut dia tu dia ada gigi. Dan dia ada satu peringkat di mana cacing ni sebelum dia matang lah, kita panggil cacing remaja lah kan. Dia boleh orang kata attach, lekat dekat tapak kaki kita dan masuk dan meremangkan dia, macam dah berjalan bawah kulit. So ada jenis cacing yang boleh bertindak semaikan rupa lah. So itulah dia, kalau di rumah kita pastikan kalau anak-anak kita bermain dekat luar tu, again kebersihan, dan lagi satu kalau boleh pakailah kasut lah. Sebab kasut, dia memang boleh. Maknanya dia memang bahagian tapak kaki lah selalunya. Dia boleh, ataupun bahagian mana-mana kulit yang ada luka, terbuka, dia boleh lah. Ada risikonya. Betul. Okey, itu dia. Kan ini Banyak untuk ibu-ibu, untuk mereka yang rasa ialah kita dengar perbincangan ini pun kita meremangkan, tapi itulah realitinya, boleh berlaku. Alright. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Dr. Nur Indah Ahmad, Pensyarakanan Kesihatan Awam Veterina, Fakulti Perubatan Veterina Universiti Putra Malaysia. Terima kasih sekali lagi doktor bersama kami hari ini untuk memberi pencerahan kepada permasalahan berkaitan dengan jangkitan penyakit bawaan haiwan. Selepas ini, kembalinya kita daripada iklan, kita nak bawakan satu inovasi bomba. Abang bomba ke? Bukan? Kita tak tahu. Robot pemadam api. Wah, apa cerita agaknya seketika nanti hanya di Malaysia hari ini. Bukan mudah bagi mencipta sebuah alat kawalan jauh yang mampu menyelamatkan nyawa. Bagi Muhammad Suhairi Jumuri, 44 tahun, minat yang mendalam terhadap alat kawalan jauh membuatkan dia mampu menghasilkan sebuah robot pemadam api yang dinamakan Serai Generation 1 atau SG1. Dengan kerjasama rakan setugas beliau di Balai Bomba Bagan Serai Perak, robot pemadam api yang digelar Gorgon kerana reka bentuknya yang unik dan menyerupai makhluk asing ini mengambil masa selama setahun untuk disiapkan. Rangka robot ini diperbuat daripada besi, manakala komponen elektroniknya pula diambil daripada jentera alat kawalan jauh. Bersaiz 23 inci lebar, 31 inci panjang serta 14 inci tinggi serta berat 40 kg. Alat ini mampu menjalankan tugasan meninjau dan memadam api di kawasan kebakaran. Bermulanya idea untuk menghasilkan robot pemadaman ni bila kita menghadiri satu kebakaran, bantuan kepada Balai Taping di mana terdapat satu kilang yang terbakar. Jadi kita ada menghadapi kesukaran untuk memadam di bahagian dalam kilang tu kerana bangunan di luar dah mula retak dan kita khawatiri akan menyebabkan runtuhan. Jadi bila kita dah selesai pemadaman, saya balik dan cuba fikir macam mana satu cara untuk kita manfaatkan, macam saya ada kemahiran dari segi RC, kita nak bagi manfaatkan pada jabatan. Gorgon dilengkapi dengan hos pemadam api yang boleh digerakkan ke pelbagai arah serta mampu memancut air pada tekanan yang tinggi. Bagi memudahkan tugasan anggota bomba mengenal pasti kawasan kebakaran, Gorgon turut dipasang dengan kamera litar tertutup dan juga alat pengesan gas. Sprinkler turut dipasang pada bahagian atas robot ini bagi mewujudkan water curtain yang akan mengawal suhu robot ini ketika melakukan pemadaman. Selain itu, Gorgon juga mampu mengangkat beban seberat lebih 200 kg. Keupayaan ini membolehkan ia membawa keluar mangsa yang pingsan atau cedera keluar dari kawasan bencana. Bagi pengarah bomba Perak, Sayani Saidun, kehadiran SG1 ini pastinya dapat meningkatkan lagi keberkesanan dan kecekapan anggotanya semasa menjalankan operasi. Nozzle yang ada tu boleh membantu dari segi mengurangkan
jumlah penggunaan anggota bomba yang untuk membuat pemadaman. Jadi dia dari segi keselamatan anggota tu kita dapat risiko kecelakaan ataupun kecederaan tu kita dapat kurangkan. Keduanya dia membantu untuk mempercepatkan proses pemadaman tersebut. Selain kebakaran biasa, gorgon juga direka bentuk untuk mengharungi permukaan yang tidak rata. Ia bagi membolehkan gorgon digunakan bagi memadam kebakaran hutan. Kita akan gunakan SG1 ni sekiranya terdapat kebakaran hutan yang berskala kecil lah. Sebab dia pada macam mana cakap, dia punya terrain, keadaan jalan tu sendiri kan, dia pun ada juga tahap kesukaran, ada yang boleh dia tempuh, ada yang tak boleh kan. Contohnya tahap mendaki dia, bila banyak mendaki dia akan banyak orang menghabiskan kuasa. Dengan adanya teknologi seperti ini, mampu memudahkan lagi proses mencari dan menyelamat. Oleh itu, penghasilan seperti ini diharapkan dapat membuka mata pelbagai pihak supaya pelbagai lagi inovasi dapat dilakukan. Baik, itu dia RIT 01, inovasi yang dilakukan oleh pihak bomba. Kita harapkan ini menjadi inspirasi juga untuk pihak-pihak lain demi menyelamatkan dan memudahkan acara selamat dan mencari ini. Okey, kita teruskan sahaja episod kita kali ini. Kita nak kongsikan bersama dengan anda, Lenona akan melancarkan koleksi terbaru. Apakah koleksi itu? Kakak-kakak semua mesti dah tunggu dah ni. Tak sabar nak tahu apakah koleksi terbaru tersebut. Bukan saya nak berkongsi kepada anda, pastinya pengacara Lenona bersama dengan kita, Fiza Prizi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Fiza. Fiza kalau ada dekat sini, kita bagi saja dekat dia. Okey, apa cerita pelancaran koleksi terbaru yang tak sabar nak dikongsikan bersama dengan penonton? Silakan. Alright, bila bercakap berkenaan dengan Lenona ni sebenarnya adalah di antara jenama eksklusif yang membawa orang panggil sebagai koleksi-koleksi sebelum ni pinggan mangkuk. Tapi sekarang ni kita akan melancarkan satu set komforter selembut sutera yang terbaru, di mana ini pasti akan menjadi buah tangan dan juga buah hati kepada semua penonton dan juga pengumpul koleksi Lenona itu sendiri. Dan kalau anda boleh saksikan, inilah dia koleksi set cadar selembut sutera. Okay. Kita datangkan kepada anda dengan satu unit cadar dua warna. Kita juga ada set comforter yang cukup cantik yang kita panggil sebagai Lenona Enchanted Bloom. Kalau sebelum ini, kalau kita pergi beli dekat pasaran yang lain, koleksi-koleksi set cadar ni cuma ada 2 unit sarung bantal. Tetapi untuk Lenona Enchanted Bloom, kita berikan kepada anda dengan 4 unit sarung bantal bersama dengan 1 unit sarung bantal peluk. Wah, kan kita tengok tadi pun kita dah rasa macam, cantiknya warna dia kan. Okey, selain daripada itu, apa bezanya? Sebab ada di antara mereka yang dah pun menjadi fans ataupun pembeli setia Lenona sejak dia dilancarkan tahun lalu? Sebenarnya dah beberapa koleksi yang kita lancarkan, lebih kurang dalam 3 koleksi. Okey, tetapi yang ini adalah memang pertama kali untuk Lenona melancarkan set cadar. Kalau tak silap saya, Lenona ni kita lancarkan pada 2 tahun yang lalu. Tapi setiap kali kita bawakan Lenona, dalam masa beberapa minggu saja sold out berkontena. Jadi set yang kita bawakan memang set yang cukup terhad, limited edition. Dan sebenarnya Lenona ni mencatatkan rekod jualan tertinggi pada tahun lepas. Disebabkan itu kita kembali dengan koleksi di atas permintaan ramai, iaitu Enchanted Bloom lah. Ya, itu dia seperti mana yang anda dapat saksikan sekarang ini. Tapi banyak lagi koleksi-koleksi yang lain kan pastinya. Okey, macam mana? Nak beli dekat mana? Bagaimana untuk mereka dapatkan? Jangan terus-terus tanya Emesia ya, sebab Emesia belum lagi open for order. Sekejap, Fiza nak bagi tahu macam mana nak beli ni. Okey, sebenarnya bukan sekarang. Tak boleh beli sekarang pun. Anda pergi dekat website Lenona ataupun aplikasi Wow Shop sekalipun, anda belum boleh beli. Sangat surprise Memang. Sebenarnya kita akan melakukan siaran langsung pada jam 2 petang ini di TV3 bersama dengan pengacara hebat Lenona dan juga Wow Shop sendiri. Dan kita akan berikan kepada anda surprise element. Kita akan bawakan orang panggil sebagai macam konsep
set gimmick dia lain. lah, ada gimmick lah. Ada gimmick belanja Tak lain. sabar. Pukul 2 petang nanti je baru boleh beli. Sekarang tak boleh. Nak pre-order pun tak dapat lagi. Minta Berapa maaf. jam ni siaran petang nanti? Lebih kurang dalam 1 jam. 1 jam sahaja. Baik. 1 jam tu dengar mereka bercakap rasa macam tak sempat. Jadi kena standby. Pukul 2 Betul. Pukul 2. Okey, apa lagi antara persiapan-persiapan minda yang boleh diberikan kepada penonton kan? Gambaran-gambaran sikit apa yang best petang ni. Tarikan-tarikan yang ada. Kita tahu bahawa Lenona ni memang banyak koleksi pinggan mangkuk. Kita ada koleksi pinggan mangkuk daripada Lily. Kita ada koleksi pinggan mangkuk yang baru saja dilancarkan untuk Enchanted Bloom. Tetapi untuk koleksi set cadar selembut sutera ni, anda akan dapat lihat betapa lembutnya. Lagi-lagi ketika nak menyambut Hari Raya nanti. Hari Raya adalah masa untuk kita berkumpul. Ya, betul. Kita kadang-kadang perlukan set comforter untuk kita bentangkan dekat betul. depan rumah. Dia jangan langsir je you all. Jangan langsir je semua yang kita nak tukar. Dia sebenarnya orang akan masuk bilik. Nak tumpang toilet? Nak tumpang solat. Nak tumpang solat kita kan? nak tumpang untuk tidur sekejap. Nampak dia dah menjual kawan-kawan. Nampak? Mak mertua nak datang untuk menziarah. Betul? Kadang-kadang preparation kita bukan sekadar set pakaian yang sedondon. Tetapi pastinya aksesori rumah juga perlu kita titik beratkan. Dan pastinya rata-rata di antara anda yang macam dah tak sabar-sabar dengan fabriknya yang cukup lembut. Kadang-kadang kita tak perlukan air conditioner dekat rumah kampung. Hanya dengan mendapatkan material yang telap udara, material yang cukup breathable yang akan memastikan bahawa keselesaan dekat rumah anda walaupun kita tidak menggunakan sebarang air conditioner ketika anda tidur. Ya, kan. Tapi saya rasa satu strategi yang kita jual sebelum bulan puasa ni adalah sangat baik kan. Kan? Sebab apa? Sebab bulan puasa kadang-kadang satunya kita risau tak sempat sampai dan sebagainya. Betul. Jadi macam mana pendapat you all semua? Semualah terutama sekali pengacara dan tim Lenona sendiri kan mengambil pendekatan buat awal sikit ni. Supaya mungkin dapat menyantuni ramai. Baik. Dan kalau mungkin Anim perasan, sekarang ni dekat dalam social media. Kebanyakan daripada mereka telah pun melancarkan produk-produk berkaitan dengan baju raya, tudung raya dan sebagainya. Kenapa tidak Lenona pun mengambil pendekatan bahawa kita keluarkan koleksi pinggan mangkuk dan juga set cadar sebelum menyambut bulan puasa. Nanti bulan puasa kita dah nak sibuk untuk beribadah. Kita dah nak sibuk untuk lakukan persiapan-persiapan yang last minute. Ni susah kan? Jadi betul? sebelum anda kehabisan stok, sebelum anda makan hati, jadi lebih baik anda mengambil peluang untuk mendapatkan set Lenona comforter set untuk Enchanted Bloom ni lah. Ya, Lenona ni dia launch sahaja beberapa minggu dah pun habis. Target untuk kali ni macam mana? Untuk koleksi terbaru agak-agaknya lah firasat sebagai seorang yang dah lama. Okey, macam saya sendiri kepada peminat yang sukakan dengan warna ungu sebab warna ungu adalah dikatakan warna bahagia. Warna ungu juga adalah dikatakan sebagai warna untuk menguatkan minda dan juga ingatan. Dan warna ungu ni juga adalah untuk fokus. Jadi kepada anda semua yang mungkin ada anak-anak perempuan, kepada anda yang mungkin sukakan dengan warna ungu, ini adalah edisi terhad yang patut anda dapatkan. Dan juga saya merasakan bahawa apa soalannya tadi? Nampak kat situ dia macam dah lari sikit. Target dia macam mana? Target dia adalah untuk semua. Sesiapa saja yang nak mencantikkan rumah, tak payah nak pakai wallpaper lah. Tak payah. Sebenarnya dapatkan koleksi untuk comforter ni, you akan buatkan yang macam you ada rumah baru. Kan? You Tadi ada baru bilik kita baru. macam nak tahu kan kenapa ungu. Saya ingatkan ada warna-warna pilihan yang lain. Tapi sebenarnya itulah tadi dikongsikan. Warna bahagia, warna fokus. Nampak? Dia study kat situ. She study. Okey, terima kasih banyak-banyak Fiza Frizi. Dah habis. Baik. Awak pun pukul 2 ada lagi. Baik, bukan saya. Bukan awak. Bukan yang saya. lain. Yang lain. Okey, tak apa. Nanti bersama dengan Fiza Frizi juga. Ada update juga di Instagram social Fiza. Media, pastinya. Okey, terima kasih banyak-banyak Fiza Frizi bersama dengan kasih. kita. Jangan lupa pukul 2 hari ini. Tapi alang-alang tu memang sentiasa bersama dengan TV3 kan. Tapi pukul 2 fokus. Fokus sekejap. 2 sampai 3 insya-Allah Lenona akan bersama dengan anda untuk koleksi terbaru. Kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Untuk anda yang masih lagi bersama kami, terima kasih banyak-banyak. Okey, sekarang ni kita nak kongsikanlah antara berita-berita penting dalam Dadak Akhbar pada hari ini. Saya nak mulakan di utusan Malaysia. Ini berkenaan dengan wanita kuasai IPTA, lelaki dominasi pasaran
kerja. Katanya walaupun golongan wanita menguasai kemasukan di Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA dalam tempoh 3 tahun sejak 2021, namun sektor pekerjaan masih didominasi lelaki. Kalau kita tengok pada tahun 2022, 282,698 pelajar lelaki, tetapi wanita pula pelajarnya 405,927 wanita. Itu tahun 2022. 2023, di mana tahun lepas pelajar lelaki di universiti 287,082 pelajar, manakala wanita masih lagi dengan catatan 410,437 wanita. Kenapa walaupun di IPTA ramai golongan wanita, tetapi di kerja lelaki pula yang mendominasi? Ini kerana jurang pekerjaan menyebabkan graduan wanita sentiasa ke belakang kerana sukar mendapat pekerjaan, terdedah kepada masalah terlebih kelayakan, dan permulaan gajinya RM2,000. Itu yang kita risau tu. Terlebih kelayakan pun menjadi satu isu kenapa kita tak dapat kerja sekarang ini, sebab khuatir company ataupun syarikat-syarikat risau nak bayar lebih lah kan. Nak bayar. Ini bergantung pada berbalik pada kos syarikat yang nak dikeluarkan pada overhead pekerja. Betul. Saya percaya juga ini juga mungkin berdasarkan kepada had kota yang telah pun melebihkan golongan lelaki di pasaran kerja. Tapi itu yang juga menyebabkan kalau isu ini kita bincangkan. Betul. Kan? Sebab isu ini ialah kalau kita gambarkan, jadi buat apa kita belajar sehingga ke Menara Gading, tetapi bila bekerja kita ada limitasi dari segi pemilihan sebagai seorang wanita. Kita rasa macam betul ada benda yang perlu dibahaskan di sini. Okey, itu di Utusan Malaysia. Kalau anda lihat di berita harian, sila beli akhbar print ini. Untuk berita harian ada cerita yang terbaru, iaitu Akta Baharu Perangi Skamer. Kalau anda nak tahu sebenarnya skamer ni telah pun mencatat kerugian sepanjang tahun 2020 sehingga 2023 sebanyak 3.2 bilion. Banyak tu. Ini kerugian yang melibatkan skamer. Okey, kalau nak cerita yang lebih lanjut sekali, kalau mungkin ramai di antara kita yang mengatakan bank terlibat sama dalam kebocoran maklumat dan sebagainya, kali ini katanya Akta Baharu Cegah Jenayah Cyber takkan lepaskan jika ada keculasan ataupun kecuaian daripada pihak bank itu sendiri. Itu apa yang ditegakkan di sini. Saya berpendapat bank perlu bertanggungjawab. Pihak bank tidak boleh mengelak daripada diambil tindakan jika ada mana-mana bank yang telah pun terlibat ataupun melakukan sedemikian jika ada pembuktian yang berlaku. Kalau nak tahu lebih lanjut, esok juga Amisha akan bawakan berkenaan dengan perangkap mangsa online banking. Kalau anda mungkin ada persoalan keraguan, boleh terus bersama kami esok di Malaysia Hari Ini. Okey, jadi kita nak kongsikan juga bersama dengan anda. Ingat tak kalau dulu zaman-zaman kita hantar kad raya? Kita hantar kad raya kan daripada sahabat-sahabat, kepada crush-crush. Ada crush kan? Mesti kita pun dapat kad raya tu rasa macam akan disimpan, sama ada simpan ataupun akan dijadikan dekorasi. Kita gantung kat rumah tu. Jadi, gamit kenangan lalu dengan mengirimkan kad raya kepada insan yang dikasihi ke TV9 sebelum 24 Mac 2024. Jadi, kad raya yang terpilih akan dibacakan di TV9 menjelang Syawal ini. Jadi anda boleh layari media sosial TV9 Malaysia untuk alamat penghantaran kad raya dan juga maklumat lanjut raya macam dulu-dulu di TV9. Tonton kini di Smart TV, stream secara percuma, langgan lagi layan. Kita nak gunakan hashtag raya macam dulu-dulu. Jadi kepada anda semua, kita nak menggamitkan semula kenangan lalu. Jangan lupa pergi ke social media TV9 untuk tahu bagaimana maklumat lanjut dan alamat apa untuk dikirimkan kad raya 2024. Kita nak gamit kembali kenangan lalu bersama dengan Salimah Mahmud, penutup acara untuk Amisha pagi ini. Terima kasih kepada anda semua yang setia bersama kami.